Matahari adalah bintang di tengah-tengah sistem surya kita. Ia terdiri daripada gas, terutamanya hidrogen dan helium, yang melalui proses tindak balas nuklear di dalam terasnya menghasilkan cahaya dan haba. Tenaga adalah penting untuk kehidupan di bumi dan membantu dalam proses penting seperti fotosintesis tumbuhan dan pengawalan suhu. Selain itu, sebagai sumber utama cahaya ultraviolet, terdedah kepada cahaya matahari yang berlebihan boleh memberi kesan buruk kepada kesehatan manusia. Proses yang berlaku dalam teras matahari menjana angin surya. Helium dicipta daripada hidrogen oleh peristiwa nuklear yang berlaku di teras matahari. Selain itu, sebahagian daripada tenaga ini menghasilkan zarah bercas seperti proton dan elektron yang kemudiannya dikeluarkan ke angkasa sebagai angin surya. Aliran zarah bercas yang dikenali sebagai angin surya dikeluarkan dari permukaan matahari, terutamanya daripada lapisan korona yang sangat panas. Walaupun suhu dalam korona lebih tinggi daripada permukaan matahari, suhu yang luar biasa tinggi di sana menyediakan zarah dengan tenaga untuk menentang tarikan graviti matahari. Angin surya mempunyai keupayaan untuk mengembara ke seluruh sistem surya dan memberi kesan kepada setiap planet. Apabila angin surya berlanggar dengan medan magnet bumi di kutub, fenomena semula jadi seperti aurora borealis atau aurora australis berlaku. Angin surya berpotensi memberi kesan. Angin matahari boleh bergerak pada kelajuan antara 300 dan 800 km sejam. Angin surya membawa struktur besar di angkasa lepas yang terdiri daripada medan magnet antara planet. Apabila angin surya bertemu dengan medan magnet bumi, fenomena seperti aurora dan tali pinggang sinaran Van Allen berlaku. Semasa suar surya atau letusan jisim koronal, kekuatan angin surya boleh meningkat. Oleh itu, angin surya memberi kesan kepada sistem surya yang terdiri daripada teknologi di bumi, seperti satelit dan sistem radio untuk komunikasi. Ia juga bertanggung jawab untuk cuaca angkasa lepas. Angin solar biasanya sampai ke bumi dalam masa kira-kira 2 hingga 5 hari, bergantung kepada kelajuannya. Partikel bercas boleh tiba dengan lebih cepat dalam masa 18 jam hingga 1 hari semasa ribut solar yang kuat seperti yang dihasilkan oleh letusan jisim korona. Pelbagai fenomena yang berlaku di bumi dan di atmosfera membolehkan kita menentukan kewujudan angin surya. Interaksi angin solar dengan medan magnet bumi di kawasan kutub menghantar zarah bermuatan ke atmosfera atas. Aurora borealis terbentuk di utara dan aurora australis terbentuk di selatan apabila zarah-zarah ini bergabung dengan molekul oksigen dan nitrogen. Angin solar juga boleh menyebabkan ribut geomagnet karena ia mengganggu medan magnet bumi. Salah satu alat yang digunakan oleh saintis untuk mengesan ini adalah magnetometer. Garis medan magnet bumi sering berubah disebabkan oleh perubahan ini. Angin solar boleh menghasilkan zarah bercas tenaga tinggi untuk meningkatkan radiasi solar. Akibatnya, tahap radiasi bumi boleh meningkat. Angin solar boleh menyebabkan ribut geomagnet yang menjejaskan satelit yang digunakan untuk komunikasi, navigasi GPS, dan sistem kuasa global. Sebagai lapisan zarah bercas yang terperangkap dalam medan magnet bumi, aktiviti Van Allen Belt dipertingkatkan oleh aliran zarah dari angin surya. Zarah tenaga tinggi seperti proton dan elektron boleh dikesan dalam kuantiti yang lebih besar dengan bantuan instrumen pada kapal angkasa, seperti observatori solar atau satelit cuaca. Bergantung kepada kekuatan angin solar, medan magnet bumi boleh mengembang atau mengecut apabila kesan medan magnet terhadap tekanan magnetosfera bumi berbeza. Observatori seperti Parker Solar Probe dan Solar and Heliospheric Observatory
tidak melaporkan aktiviti yang berkaitan dengan tenaga solar. Isyarat angin solar yang lebih kuat, mungkin lebih ketara, dan mempunyai kesan langsung terhadap aktiviti harian, seperti mengganggu teknologi atau menghasilkan paparan aurora yang boleh dilihat lebih jauh dari kutub. Penggunaan magnetometer adalah penting karena medan magnet bumi adalah penting untuk kehidupan modern dan kelestarian planet kita. Ribut geomagnet boleh berlaku apabila angin surya mengganggu medan magnet bumi. Magnetometer memantau secara langsung perubahan ini. Angin surya boleh mengganggu medan magnet, mengganggu radio, satelit, dan navigasi GPS antara teknologi modern yang lain. Dengan menggunakan magnetometer, saintis boleh meramal dan mengurangkan kesan buruk ini. Ribut geomagnet boleh menyebabkan arus teraruh geomagnet, GIC, yang boleh merosakkan transformer dan sistem elektrik. Magnetometer memberikan amaran awal tentang gangguan yang boleh menghalang kerusakan besar. Selain itu, medan magnet boleh berubah dan menjejaskan operasi satelit dan kapal angkasa. Kebarangkalian kerusakan dikurangkan dengan memantau magnetosfera. Dengan cara yang sama, kompas magnet kapal, kapal terbang, dan peranti elektronik lain bergantung pada medan magnet bumi. Dengan mengukur gangguan setempat, magnetometer membantu dalam navigasi yang tepat, pemantauan alam sekitar, penyelidikan gunung berapi, penerokaan dan penyiasatan geofisik, sistem pertahanan, dan banyak fungsi lain juga dijalankan. Magnetometer adalah penting karena ia melindungi infrastruktur teknologi, melindungi kehidupan modern daripada ancaman angkasa, dan meningkatkan pemahaman kita tentang fenomena bumi dan angkasa lepas. Magnetometer telah muncul sebagai instrumen penting untuk memastikan ekosistem teknologi dan alam sekitar kita kekal stabil. Banyak stesen dan organisasi di seluruh dunia menggunakan magnetometer untuk memantau medan magnet bumi dan kesan angin surya. Stesen-stesen mengendalikan magnetometer. Pemantauan masa nyata medan magnet bumi oleh stesen magnet bumi dan intermagnet. Rangkaian global balai cerap geomagnet. Penyelidikan saintifik, aplikasi navigasi, dan kajian cuaca angkasa menggunakan data ini. Institut Geofisik, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan USGS ialah beberapa stesen geofisik kebangsaan di Amerika Syarikat. Tujuan misi SWAM yang dijalankan oleh Agensi Angkasa Eropa dengan bantuan kapal angkasa dan satelit adalah untuk meneroka kesan angin surya dan medan magnet bumi. Pentadbiran Angkasa Negara Cina telah melaksanakan proyek satelit Zhangheng 1 untuk mengesan perubahan geomagnet. Oleh kerana medan magnet bumi di kutub utara dan selatan lebih terdedah kepada angin surya, stesen di Antartika dan Arktik adalah penting. Sebagai contoh, stesen kutub selatan Amundsen Scott dan Balai Cerap Barrow terletak di Alaska, Amerika Syarikat. Oleh itu, National Oceanic and Atmospheric Administration ialah rangkaian cuaca angkasa lepas yang memantau aurora dan ribut geomagnet melalui beberapa stesen dan satelit. Sebagai contoh, terdapat Balai Cerap Barrow di Alaska, Amerika Syarikat, dan stesen kutub selatan Amundsen Scott di Antartika. Oleh itu, National Oceanic and Atmospheric Administration ialah rangkaian cuaca angkasa lepas yang mengendalikan beberapa stesen dan satelit untuk memantau ribut geomagnet dan aurora. Rangkaian ini mengendalikan magnetometer untuk digunakan dalam pengajian swasta dan akademik, sama ada dijalankan di dalam atau di luar negara. Agensi Cuaca Angkasa Australia, Kajian Geologi British di United Kingdom, dan Pusat Sains Angkasa UKM di Malaysia adalah beberapa contoh. NASA
melancarkan Parker Solar Probe pada 2018 dengan tujuan untuk mengkaji fenomena surya yang berlaku di atmosfera luar matahari atau korona. Ia juga bertujuan untuk mengorbit sangat dekat dengan matahari. Salah satu ciri unik, Parker Solar Probe boleh menghampiri matahari lebih dekat daripada misi sebelumnya, sehingga 6,2 juta kilometer dari permukaannya. Parker Solar Probe dilengkapi dengan perlindungan habakas yang melindunginya daripada suhu yang melampau. Para saintis boleh menjawab banyak soalan penting tentang matahari, terutamanya tentang fenomena yang berlaku di atmosfera di luar matahari. Hasil daripada penemuan suhu dan pemanasan korona, permukaan korona matahari menjadi lebih panas daripada permukaannya. Walau bagaimanapun, pemahaman sebelumnya mengenai mekanisme pemanasan ini tidak mencukupi. Data Parker menunjukkan bahwa gelombang Alfvén memainkan peranan penting dalam menghantar tenaga dan memanaskan korona. Parker mendapati bahwa medan magnet bergelora di korona mungkin bertanggung jawab untuk pemanasan ini. Tidak seperti yang dijangkakan sebelum ini, angin surya, aliran zarah bercas yang dipancarkan oleh matahari, telah bergerak lebih dekat ke sumbernya. Data mendedahkan bahwa struktur zigzag, medan magnet angin surya, mempercepatkan zarah. Ini memberikan bukti baharu tentang bagaimana zarah boleh mencapai kelajuan setinggi itu. Parker juga mendapati bahwa medan magnet berhampiran matahari adalah sangat dinamik dan kompleks. Terdapat penemuan gelung magnetik yang dipercayai berkaitan dengan proses penyambungan semula magnet di atas matahari. Parker mengesan zarah bertenaga tinggi seperti proton dan elektron yang dihasilkan oleh lemparan jisim korona dan suar surya. Parker menemui zon bebas habuk berhampiran matahari di mana haba surya yang sengit menyejat habuk kosmik. Selain itu, Parker mengumpul maklumat tentang interaksi antara plasma dan zarah debu yang terdapat dalam korona. Parker secara langsung mengukur suhu plasma, kelajuan angin dan kepekatan zarah di kawasan yang sangat dekat dengan permukaan matahari sehingga 6,2 juta kilometer dari permukaannya dalam persekitaran berhampiran permukaan yang melampau. Data ini membantu dalam penyesuaian model persekitaran korona dan teori angin surya. Tambahan pula, data yang dikumpul oleh Parker memberikan gambaran tentang bagaimana fenomena surya mempengaruhi cuaca angkasa. Ini boleh menyebabkan kerusakan pada grid elektrik, sistem navigasi dan komunikasi di bumi. Alat utama Parker Solar Probe, Fields, mengukur medan elektrik dan magnet, serta gelombang elektromagnet. Kamera yang dipanggil WISPAR boleh menangkap image korona dan struktur seperti CME. SWIP mengukur zarah bercas dalam angin surya yang dikenali sebagai elektron alfa, surya dan proton. Analisis zarah tenaga tinggi yang dihasilkan oleh suar surya dijalankan oleh EASE, yang bermaksud penyelidikan saintifik mengenai matahari. Data Parker juga membantu dalam merancang proyek angkasa lepas seperti ekspedisi manusia ke Marikh. Dilancarkan pada tahun 1995, Balai Cerap Surya dan Heliosfera (SOHO) telah terbukti memainkan peranan penting dalam menyediakan data. Sebagai usaha bersama antara Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Kebangsaan dan Agensi Angkasa Eropa, SOHO akan mengkaji bahagian dalam matahari dan fenomena heliosfera dalam usaha untuk lebih memahaminya. Data yang dikumpul membawa kepada pemahaman baharu seperti kerja dalaman matahari. Michelson Doppler Imager dan instrumen serupa telah menilai permukaan matahari untuk tujuan pengumpulan data. Gelombang ini meningkatkan pemahaman kita
tentang sinaran matahari, teras, dan zon perolakan. Gelombang ini meningkatkan pemahaman kita tentang proses penghantaran tenaga matahari. Satu lagi cara untuk mengkaji revolusi dalaman matahari adalah untuk mengesan aliran plasmanya. Instrumen seperti EIT dan LASCO digunakan untuk memantau dengan lebih dekat suar surya dan aktiviti koronal. Ia menghasilkan cahaya yang boleh dilihat dan image dalam ultra ungu melampau. Hasilnya, saintis dapat memahami dinamik dan pergerakan lonjakan jisim korona yang telah merekodkan beribu-ribu lonjakan jisim korona. Kemudian, saintis menggunakan instrumen seperti Celias dan SWAN untuk mengukur komposisi angin surya, memberikan maklumat terperinci tentang komposisi kimia zarah angin surya bercas seperti proton, elektron, dan ion berat. Kami memahami hubungan antara angin surya dan aktiviti magnetik menggunakan kamera Corona LASCO untuk memantau korona. Data mengenai komet telah dikumpulkan. Ia juga telah menemui komet yang melintas dekat dengan matahari. Hasilnya, ia telah menemui lebih daripada 4.000 komet, menjadikannya pencari komet paling berkesan dalam sejarah. Ini termasuk komet Kreutz, sejenis komet yang menghampiri matahari. Pengumpulan data dan penyambungan semula medan magnet dilakukan melalui pemantauan medan magnet surya dengan tumpuan khusus pada kesan medan magnet pada struktur seperti tompok matahari dan CME. Punca utama suar surya adalah proses penyambungan semula magnet. Ini mempunyai keupayaan untuk menyediakan data untuk meramalkan peristiwa magnetik utama. Selain itu, suhu tinggi yang terdapat dalam korona surya dan sinaran ultra ungu yang dipancarkan oleh unsur terion menjadikannya sumber data yang berpotensi. Keputusan menunjukkan bahwa korona mencapai suhu berjuta-juta Kelvin, kira-kira 5.500 derajat Celcius, jauh lebih panas daripada permukaan matahari. Ini menunjukkan peranan gandingan magnetik dan gelombang magnet dalam memanaskan korona. Di samping itu, angin surya dan CME yang menjejaskan ruang berhampiran bumi dipantau untuk mengumpul data cuaca angkasa. Penemuan itu memberikan amaran awal tentang ribut geomagnet yang boleh mengganggu sistem komunikasi, navigasi GPS, dan grid elektrik di bumi. Penemuan ini secara tidak langsung menyumbang kepada proses peramalan dan pemodelan cuaca angkasa. SOHO menggunakan instrumen penting seperti MDI yang menggunakan helioseismologi untuk mengkaji struktur dalaman matahari. CME dan korona dalam cahaya boleh dilihat dan dipantau oleh LASCO. EIT boleh memotret korona dalam cahaya ultra ungu yang melampau. Celias menilai zarah bercas yang dihasilkan oleh angin surya. Suhu dan jumlah gas yang terkandung dalam korona boleh diukur menggunakan UVCS. Data SOHO adalah penting karena ia boleh membantu memahami kesan matahari terhadap sistem surya dan bumi, menyediakan asas untuk meramalkan fenomena cuaca angkasa. Penyelidikan saintifik dan proyek angkasa lepas terus mendapat manfaat daripada penemuan SOHO, menjadikannya salah satu misi paling berjaya dalam astronomi surya. Manusia di permukaan bumi biasanya tidak berada dalam bahaya daripada angin solar karena medan magnet bumi, yang juga dipanggil magnetosfera dan atmosfera, yang bertindak sebagai pertahanan semula jadi kita. Tetapi ada kalanya angin surya boleh menjadi berbahaya, terutamanya untuk aktiviti dan peralatan berkaitan angkasa lepas. Apabila angin solar menghantar zarah bercas, ia boleh merosakkan elektronik satelit, mengganggu operasinya, dan memendekkan jangka hayatnya. Medan magnet angin surya boleh menginduksi arus besar melalui grid elektrik bumi semasa ribut geomagnetik yang besar.
Ini boleh menyebabkan gangguan besar dalam bekalan kuasa. Sistem penghantaran GPS dan HF mungkin mengalami gangguan, terutamanya di kawasan kutub atau semasa ribut solar yang kuat. Angkasawan lebih terdedah kepada radiasi angin solar jika mereka tidak berada dalam medan magnet bumi. Pendedahan radiasi jangka panjang meningkatkan risiko kerusakan DNA, kanker, dan penyakit lain. Angkasawan mungkin perlu mencari perlindungan di kawasan yang lebih selamat di dalam kapal angkasa sekiranya berlaku ribut solar yang kuat. Angin solar boleh menyebabkan atmosfera atas mengembang, meningkatkan seretan pada satelit orbit rendah bumi, menyebabkan mereka kehilangan ketinggian dengan lebih cepat. Semasa ribut solar, pesawat yang terbang di atas kawasan kutub mengalami tahap radiasi yang lebih tinggi. Walaupun risiko secara amnya rendah, ia mungkin memberi kesan kepada kesehatan penumpang dan kru. Gangguan geomagnetik sering mengganggu komunikasi radio di lokasi kutub. Peristiwa penting seperti letusan jisim corona mempunyai potensi untuk memburukkan kesan angin surya. Sebagai contoh, ribut geomagnetik besar yang dikenali sebagai peristiwa Carrington 1859 mengganggu talian telegraf dan menghasilkan aurora yang boleh dilihat sehingga ke kawasan tropika. Angin solar tidak dapat mencederakan manusia secara langsung karena pertahanan semula jadi bumi. Angin solar boleh melindungi magnetosfera dan mempunyai kesan yang signifikan terhadap manusia, teknologi, dan kemudahan modern. Memantau dan mengurangkan kesan angin solar adalah untuk mengurangkan ancaman tersebut. Beberapa penunjuk menentukan nilai angin surya. Tahap radiasi solar tertinggi biasanya berkorelasi dengan pelepasan jisim corona dan letusan solar, dua letusan tenaga tinggi dari matahari. Bergantung pada jenis radiasi atau tenaga yang dilepaskan, menggunakan pelbagai metrik untuk mengukur radiasi solar ini. Berdasarkan intensiti sinar X yang sampai ke bumi, pentadbiran lautan dan atmosfera kebangsaan telah merangka satu skala, yaitu kelas X, M, C, B, dan A. Penggunaan skala ini untuk mengukur letusan solar. Dalam orbit bumi, letupan solar kelas 10 adalah yang terkuat dengan ketumpatan lebih daripada 10,4 watt per meter persegi. X28 yang berlaku pada 4 November 2003 adalah salah satu letusan terbesar yang pernah direkodkan. Disebabkan oleh kecerahan yang melampau, sensor meter menjadi tepu. Pada skala 0 hingga 9, indeks Kp juga digunakan untuk mengukur indeks ribut geomagnet, Kp dan G, yang disebabkan oleh sinaran surya. Kp9 untuk ribut geomagnet yang teruk adalah nilai tertinggi pernah direkodkan. G1 kecil hingga G5 melampau ialah julat skala G. Insiden Carrington pada tahun 1859 dan insiden penting lain biasanya mempunyai nilai tertinggi. Kejadian itu berlaku pada 1 September 1859. Ribut surya adalah yang paling kuat pernah diperhatikan. Dalam masa kurang daripada 18 jam, lontar jisim corona yang sangat kuat daripada suar surya sampai ke bumi menyebabkan kejadian ini. Aurora adalah salah satu akibat peristiwa Carrington dan mereka boleh dilihat sejauh kawasan tropika seperti Caribbean. Walaupun selepas mengeluarkan bateri, gangguan teruk melanda sistem telegraf pada masa itu, menyebabkan wayar terbakar dan operasi terhenti. Ia mengingatkan orang ramai bahwa ribut surya boleh mendatangkan bahaya kepada teknologi modern, termasuk satelit, grid kuasa, dan sistem komunikasi. Kita juga boleh mengesan zarah tenaga tinggi dengan mengukur keamatan zarah tenaga tinggi yang dipancarkan. Salah satu suar surya paling berkuasa pernah diperhatikan berlaku pada 23 Februari 1956, menjadikannya peristiwa terbesar yang pernah direkodkan. Ia menghasilkan salah satu aliran proton yang paling bertenaga,
yang pernah ditemui di bumi. Peristiwa ini dikenali sebagai SPE. Begitu juga, jumlah TSI mengukur dalam watt per meter persegi. Kira-kira 1361 watt per meter persegi ialah purata nilai TSI sistem. Sumber tenaga utama untuk iklim dan biosfera bumi ialah TSI. Turun naik dalam TSI boleh menjejaskan suhu global, kitaran iklim dan fenomena semula jadi yang lain. Variasi jangka pendek dalam TSI disebabkan oleh perubahan dalam aktiviti surya, seperti bilangan bintik matahari, yang menyebabkan TSI turun naik sebanyak 0,1% atau kurang sepanjang kitaran surya 11 tahun. Walau bagaimanapun, pada skala masa beribu tahun hingga jutaan tahun, variasi yang lebih besar dalam TSI berlaku dalam tempo yang lebih lama, seperti semasa tempo glasier. Lebih banyak aktiviti surya, seperti tompok matahari dan suar surya, biasanya berkorelasi dengan TSI yang lebih tinggi. Apabila TSI menurun, seperti yang berlaku semasa minimum Maunder, ia membawa kepada zaman ais kecil, yang dikaitkan dengan suhu global yang lebih rendah. Radiometer pada satelit, seperti SORCE dan TSIS, mengukur TSI. Kalibrasi model iklim dan pemahaman tentang perubahan iklim bergantung pada data ini. Termosfera dan ionosfera, dua lapisan atas atmosfera bumi yang juga dipengaruhi oleh TSI, adalah penting untuk satelit dan komunikasi. Oleh itu, semasa kejadian ekstrim seperti letusan besar kelas X atau CME ekstrim, nilai radiasi solar maksimum berlaku. Walaupun sukar untuk menetapkan angka yang tepat disebabkan oleh peralatan pengukuran yang tidak tepat pada masa itu, peristiwa seperti peristiwa Carrington dipercayai mempunyai tahap radiasi yang jauh lebih tinggi daripada peristiwa-peristiwa kontemporari. Atmosfera di luar matahari mengeluarkan zarah bercas yang dikenali sebagai angin surya atau korona. Dalam sains dan teknologi, memahami angin surya adalah penting untuk memahami cuaca angkasa yang merujuk kepada cara aktiviti surya mengubah persekitaran angkasa. Ribut geomagnet mempunyai keupayaan untuk mengubah kelajuan dan kekuatan angin surya. Ini boleh menjejaskan teknologi di bumi. Angin surya boleh menyebabkan masalah untuk sistem komunikasi karena ia mengganggu isyarat radio dan komunikasi satelit. Zarah yang dicas juga boleh mengganggu komunikasi satelit, merosakkan elektronik, dan mengurangkan jangka hayatnya. Angin surya boleh menyebabkan ralat dalam ionosfera. Angin surya mencipta aurora borealis di hemisfera utara dan aurora australis di hemisfera selatan. Zarah bercas memasuki atmosfera dan berinteraksi dengan atom apabila ia berlanggar dengan medan magnet bumi. Penyelidikan tentang cara medan magnet bumi berinteraksi dengan angin surya membantu saintis memahami keselamatan semula jadi magnetosfera bumi. Penting untuk memahami bahwa angin yang datang dari matahari adalah lebih kuat daripada angin dari planet tanpa medan magnet, seperti Marikh. Zarah bercas yang dibawa oleh angin surya boleh menjejaskan angkasawan semasa mereka berada di angkasa. Analisis angin surya membantu dalam pembangunan kapal angkasa yang boleh menahan sinaran. Angin surya membantu kita memahami evolusi atmosfera di planet lain tanpa ketiadaan medan magnet. Dalam kajian teori, angin surya dianggap sebagai sumber yang boleh diperbaharui, yang boleh dimanfaatkan. Kita boleh menggunakan teknologi angin surya serupa dengan permukaan matahari untuk meningkatkan kuasa angin surya. Angin surya melindungi sistem surya kita daripada sinaran berbahaya yang dipancarkan oleh galaksi lain karena ia membantu membentuk heliosfera. Angin surya mempunyai kesan besar pada sains angkasa, teknologi, dan pemahaman kita tentang bumi, matahari, dan interaksi angkasa lepas. Pengaruh angin surya pada sains angkasa, teknologi, dan pemahaman kita tentang bumi, matahari, dan angkasa adalah penting.